نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح قلوبنا للعلم واشرح صدورنا للعلم وافصح لساننا للحفظ warzuqna li'amali. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah ucapkan terima kasih pada semua yang sudi lagi hadir, dan jazakillah khair dan kathira kepada Puan Farhana yang menyediakan tempat. Alhamdulillah juga kerana Allah pertemukan kita lagi dalam kuliah kita hari ini yang akan membincangkan tentang cabaran solat ketika bekerja. Mencabar ke? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Solat ini satu kefarduan. Bila kata fardu, maknanya wajib. Itu kita kena letak dalam kepala. Fardu wajib. Kalau tak letak wajib, maka ramailah orang yang meninggalkan solat. Di sisi orang yang rasa berat solat, maka dia akan cenderung untuk meringankan solat. Dia rasa berat nak buat solat tu, dia akan cenderung untuk ringan-ringankan, maknanya tinggalkan. Tapi kalau orang rasa solat tu sangatlah berat, dia akan solat itu ringan, maka dia akan beratkan solat tu. Baik. Bila nak sebut tentang solat ini, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, maksudnya apa? Sesungguhnya solat itu telah difardukan ke atas orang mukmin mengikut waktu-waktunya yang tertentu, yang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh dalam waktu subuh, zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, maghrib dalam waktu maghrib, dan isyak dalam waktu isyak. Ada 5 sahaja, bukan 50. Rasanya senang kan 5 tu kan? Sebab waktu kita 24 jam, sangatlah panjang. Baik. Ada pun hari ni kita bila ada kekangan bekerja, ramai orang yang rasa solat itu rasa macam susah. Jangan letak susah. Sebab bila kita solat, kita kena faham bahawa kita telah melaksanakan satu perintah Allah. Rukun Islam tu apa? 5? 2. Slow je dia jawab. Dia takut suara dia masuk dalam tu. Rukun Islam yang kedua, selepas mengucap 2 kalimah syahadah, mesti kena solat 5 waktu. Kalau kita mengaku Islam, mestilah kena solat. Betul tak? Itu hukum yang pertama. Solat kena ingat, mesti solat sebab wajib, bukan solat sebab terpaksa, bukan solat sebab nakkan sesuatu. Kan? Kita hari ni kita bimbang bila kita solat, ya Allah aku solat ni, ya Allah bagilah aku berjaya. Ya Allah aku solat ni, ya Allah janganlah bagi ujian berat-berat sangat. Ada orang kena uji, ya Allah aku solat 5 waktu, ya Allah kenapa ujian dia berat sangat? Kita macam ada tawar-menawar dengan Allah. Aku solat, ya Allah jangan uji. Tak boleh gitu. Allah nak tengok kita ni solat sebab apa? Itu tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada link dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung terus. Jadi tidak boleh kita meringan-ringankan solat. Itu kita bawa yang pertama. Cuma hari ni kita nak bincang lebih dalam lagi, ketika bila solat itu boleh dijamakkan. Ketika bila kita nak jamakkan solat? Masa kita tengah bekerja sibuk sangat ni, bolehkah kita jamakkan solat? Baik, nak bawa pandangan para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, solat ini
boleh dijamakkan ketika bila? Ketika tiga saja keadaannya, asalnya, yang asalnya, iaitu perjalanan yang tidak kurang dari 2 marhalah. Maknanya 2 marhalah dan ke atas. 2 marhalah ni berapa ya? 90 km. Ada ulama yang mengatakan bahawa 86.4 dah cukup, dah boleh jamak. Tetapi kita ambil 90 km lebih selamat. Baik, itu jarak. Jarak perjalanan tu mesti 2 marhalah. Daripada rumah kita ke tempat kerja kita 2 marhalah tak? 2 langkah, 2 langkah, takkan 2 langkah pula, 2 kilometer, 12 kilometer, tidak boleh jamak, ya? Walaupun 12 kilometer, ataupun 30 kilometer, ataupun 50 kilometer, belum boleh jamak. Nampak, ya? Dan bila kita nak cerita pasal jamak tadi, satu syarat dia mesti 2 marhalah. Nombor 2, mestilah perjalanan tadi tu tentu tujuan dia, tentu tempat tuju tu. Kalau kita merayau-rayau tanpa tujuan, dah 2 marhalah dah boleh solat lah. Itu lain. Sebab di musafir ni dia kena tahu kita nak pergi mana. Oh, nak pergi ke Kedah. Kita tahu dah. Faham Ada matlamat, ada tujuan dia. Dan tidaklah tujuan itu bersifat maksiat. Ini 3 syarat dia. Bukan nak pergi pergi dating. Dating tu diperoleh contoh. Dating jauh, nak jamak solat. Elok pula dia solat, dia punya mata airnya imam, dia dia makmum. Tak bijak lah kalau macam ni. Maknanya dia tidak memahami hukum. Dan dia tidak ada syarat solat jamak ini mesti bermalam. Itu asalnya. Saya bawa sikit jamak ni, supaya orang ada pengetahuan. Sebabnya apa? Kita risau hari ni bila orang rasa jam aja jamak, jalan jam jamak. Ni kita risau. Ataupun biasa orang kalau student di universiti, dia clash jadual tu kan, macam terlalu padat, daripada pukul 2 sampai pukul 6 contoh kata, mereka cenderung nak jamak. Ini risau juga ya. Walaupun bukan semua orang yang melakukan perkara ini, tetapi ada juga orang berpendapat begini, dia boleh jamak sebab kekangan kelas yang terlalu padat. Kita bimbang juga orang yang bekerja, kekangan kerja terlalu padat tadi, meetingnya apanya, sampai kata boleh jamak. Asalnya 3 keadaan saja tadi yang boleh jamak. 3 syarat tadi. 3 syarat. Itu. Maknanya syarat tadi tu satu saja, itu keadaan ni musafir. Musafir mesti 2 marhalah, itu saja. Baik. So hari ni kalau kita melihat kepada keperluan para doktor ataupun pekerja-pekerja di zon kritikal, bolehkah pekerja-pekerja di zon kritikal menjamakkan solatnya? Pada hukum asal, solat fardu ni ditunaikan pada waktunya yang kita bincang tadi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, mesti tunai pada waktunya. Tetapi bila berada pada zon kritikal dan solat itu bimbang bila dikerjakan akan memudaratkan orang lain, begitu. Ada banyak lagi dalil yang Allah sebutkan tentang kefarduan solat ni. Contohnya surah Hud ayat 114, balik kan boleh buka, yang mana Allah menyebut, dan dirikanlah sembahyang pada 2 bahagian siang dan pada 2 bahagian malam. Itu pada waktu siang dan pada waktu yang hampir malam, dan juga waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Baik. Imam Al-Qurtubi menyebut bahagian pertama siang itu solat fardu subuh, dan 2 bahagian siang itu waktu zuhur dan juga asar. Malam merujuk kepada maghrib dan juga isyak. Jadi kalaulah kita nak bawakan hukum yang membolehkan doktor yang bertugas ataupun nurse-nurse jururawat yang bertugas tadi menjamakkan solatnya pada waktu-waktu pekerjaan tadi, yang mana dia tidak melibatkan musafir langsung. Tak langsung dia musafir di situ. Bolehkah dia menjamakkan solatnya? Baik. Ini mengikut pendapat ulama yang muasarah, yang mana ni muasarah maknanya yang contemporary. Sebahagian ilmuwan Islam memasukkan doktor bedah ini yang merawat atau menjalankan pembedahan yang mengambil masa yang lama ke atas pesakit
mendapat rukhsah untuk menjamakkan solatnya. Ada rukhsah. Rukhsah ni maksud apa? Keringanan. Okey, baik. Pertama kita tengok pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fatawa Al-Mu'asirah. Fatwa maknanya yang semasa, fatwa semasa. Apabila tanya hukum menjamakkan solat bagi doktor bedah yang menjangkakan lama tempoh bedah tadi tu, dan juga apa, perawat-perawat lain, maknanya jururawat-jururawat lain yang terlibat kan. Doktor takkan dia bedah dia seorang je, dia ambil gunting, dia ambil, mesti ada asisten dan sebagainya ya. Jadi bolehkah mereka ini menjamakkan solatnya? Maka Ketua Doktor Yusuf Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebut dia boleh menjamakkan solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak secara taqdim ataupun takhir. Ini hukum boleh jamak taqdim ataupun takhir zuhur dan asar, maghrib dan isyak, mengikut apa yang mudah baginya. Ini dilakukan kerana apa? Kerana jamak tanpa qasar berdasarkan mazhab Imam Ahmad yang mengharuskan jamak kerana uzur, berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam sahih. Baik, kita kena faham jamak qasar lain, jamak saja lain, qasar saja lain. Okey, kita dah belajar sikit itu kan. Jamak ni jamak yang penuh, jamak tamam. Tamam adalah sempurna. Jamak tetapi penuh. 4-4. Kalau maghrib isyak 3-4. Jamak qasar, jamak dah himpun. Dah himpun kemudian dipendek-pendekkan. Dan ini tidak boleh terpakai pada doktor bedah tadi. Tak boleh dipakai jamak qasar. Dia kena pakai package A jamak, package B jamak qasar, package C qasar. Nak cerita ni qasar ni kalau dalam perjalanan, dalam musafir saja. Okey, so boleh letak sini. Ketiga ni ingat, kalau qasar satu saja tempat dia, iaitu kita musafir, nak balik kampung, jauh perjalanan tadi, boleh jamak qasar ataupun qasar. Qasar ni makna apa? Pendekkan. Maknanya kalau qasar ni dia tidak jamak lah, dia qasar sajalah setiap waktu. Okey, yang ni okey. Baik. Yang kedua, pendapat Syekh Atiyah Saqar, yang ini ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar, dalam fatwanya menguraikan pendapat Hanabilah. Hanabilah ni apa? Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Hanafiyah, Imam Hanafi. Kalau Malikiyah, Imam Malik. Senang. Kalau Syafi'iyah, senang. Itu sebab dah ada nama mudah sikit. Hanabilah siapa pula dia ni? Nama baru kot. Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal disebut bahawa harus bagi pesakit untuk menjamakkan solat. Baik, pesakit boleh jamakkan solat jika sukar baginya solat pada waktunya. Tapi pesakit yang macam mana yang boleh jamakkan solat? Dia susah, dia ada masyaqqah. Bila dia nak bangun, nak berwuduk, nak ambil wuduk, dia perlu kepada bantuan orang lain. Dia tidak boleh buat sendiri. Tak boleh. Orang lain nak kena bantu dia. Yang ini ada rukhsah bagi orang yang sakit begitu, paralyzed katakan kan, nak mengharapkan orang yang ambil wuduk untuk dia. Ini ada keharusan untuk dia menjamakkan solat dia. Harus. Ini pendapat tadi Syekh Al-Azhar. Baik. Ataupun ni ada ketiga-ketiga ni. Ni kena alert ni satu tadi yang memang sakitnya memang kadang sakit teruk. Ni demam je jamak dalam solat. Tak boleh. Pening kepala lah hari ni. Nampak pening. Ya Allah, nak jamak lah solat. Kenyang sangat lah hari ni makan. Ya Allah, jamak lah solat. Ataupun pengantin. Pengantin. Nak sebut ni. Adik nak kahwin tak? Dia kan yang dekat-dekat tu kan, bulan 12 ni. Kena alert ni pengantin-pengantin. Wahai bakal pengantin, yang dah jadi pengantin dulu tak ada dah. Yang bakal pengantin ni, tolong jangan jamakkan solat. Tak boleh. Dia dah sayang nak buka. Apa tu? Dia punya mata. Bulu mata. Anak mata dalam tu. Dia sayang nak buka. Jadi dia jamakkan solat dia. Tolonglah jangan buat fatwa sendiri ya. Sama-sama kita beringat mak ayah pengantin boleh tak jamakkan solat?
Ai payah ni, kalau tinggal ni kan siapa nak salam kaut ni kan? Ya? Dirisau ni kan? Tak boleh tinggal, kena solat juga. Tak boleh jamak, tak boleh. Tak naklah, saya tak ambil jamak Ustazah, tak jamak tapi qasar saja. Buat 2 rakaat je. Pun tak boleh. Itu lagi tak boleh. Baik, sambung. Siapa lagi yang boleh? Kalau ini pendapat Imam Hanbali. Yang kedua dia kata, wanita yang menyusukan anak sedangkan dia keluar darah istihadah, kerana nak mengelakkan dia ni bersuci setiap waktu solat, maka dia boleh menjamakkan solat dia. Ni harus di sisi pandangan Imam Hanbali. Serupa juga dengan orang yang menghidapi kencing tak lawas. Orang dia air kencing dia asyik keluar saja. Dia tak boleh nak nak kontrol lah. Kegagalan ginjal dia mungkin lah kan. Jadi dia asyik gitu je. Asyik kejap-kejap kencing. Dia kena pakai benda lain lah kan. Jadi orang macam ni dia ada keharusan untuk dia jamakkan solat dia. Tapi jamak tamam ni cerita 4-4 right? Serupa juga dengan orang yang menghidapi orang yang menjamakkan solat. Harus bagi orang yang menjamakkan solat tu, orang dia tak mampu mengetahui awal waktu solat seperti orang buta. Orang buta ni dia harus menjamakkan solat, atau mereka yang tinggal di bawah bumi seperti para pekerja lombong dalam bumi 150 kali ke dalam. Pernah tengok tak lombong emas? Digali dalam tu kan, sampai dia di kawah-kawah kan, letak lori sebiji macam kotak mancis kecil je kan. Tu dalam kan. So mula-mula dia menggali tu bukan tiba-tiba dapat besar macam tu dia punya kawah tu tetapi dia seorang-seorang, maksudnya dia gelap kat dalam tu kan. Jadi macam mana orang ni tak tahu waktu siang malam ni, dah malam siang ke malam ni payah dia. Jadi ada keharusan. Ini saya baca yang keharusan bukan wajib, kena faham ni. Wajib tu satu suruhan, ini harus untuk dia menjamakkan solat. Orang buta tadi tak tahu waktu dia bila mana. Okey. Dia dengar kata Zuhur, okey Zuhur, cepat dia jamakkan solat dia. Orang buta yang tak ada guide lah, maknanya dia tak tahu, tak ada orang langsung dengan dia. Ni kalau dia ucap solat sekarang kan, dia dah bagi tahu, dia tak ada masalah yang tu. Tapi ada keharusan bagi orang buta. Nak sebut yang tu. Baik, sambung lagi. Dan mereka yang takut sesuatu yang buruk berlaku pada nyawanya, pada hartanya, pada maruahnya, ataupun takut suatu mudarat berlaku pada kehidupannya jika dia tidak jamak. Jadi yang demikian itu kata merupakan satu kemudahan bagi para pekerja yang mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tugas mereka bagi menunaikan solat pada waktunya. Pekerja-pekerja yang dalam keadaan darurah, bukannya elok-elok ngadak-ngadak komputer ni, dia kata okey lah, panjang pula dia punya kerja ni, maka dia tak jamakkan solat, tak boleh. Kita panggil dia pekerja-pekerja yang darurah macam ni, pekerja-pekerja yang lombong masuk dalam tadi kan, dia ada keharusan kat situ untuk dia menjamakkan solat dia. Baik, boleh rujuk fatwa al-ifta al-misriyah, al-ifta al-misriyah, itu ada dalam fatwa tu. Itu yang dikeluarkan oleh lajnah, ketua lajnah fatwa di Mesir. Baik, ada lagi pendapat daripada lajnah daimah li al-buhuth wal ifta al-arabiyah, ni Arab Saudi. Dalam fatwa ada nombor dia 20913-58/112. Dia menyebut bahawa doktor yang telah dikhususkan untuk melaksanakan operasi pembedahan perlu meraihkan waktu solat agar dilaksanakan pada waktunya. Namun harus baginya pada keadaan darurah untuk menjamakkan solat secara takdim ataupun takhir seperti zuhur dengan asar dan maghrib dan isyak ketika mana datang keadaan darurah. Adapun bagi solat yang tidak boleh dijamakkan dengan solat selepasnya seperti asar, yakni dengan maghrib tidak boleh dijamakkan, atau subuh yakni dengan zuhur, maka jika mampu hendaklah solat itu dilaksanakan pada waktunya sekalipun perlu digantikan dengan doktor ataupun petugas dewan bedah secara bergilir-gilir, dan itu adalah lebih baik. Dia kata, jika tidak mampu maka tidak ada masalah untuk dilewatkan solat dan digantikan solat itu setelah selesai operasi pembedahan. Ini kerana had darurah yang diberikan rukhsah pada tempatnya.
Tapi kena faham ini bukan di jumhur, ni bukan pendapat jumhur, bukan semua, bukan pendapat semua ulama. Faham Ini fatwa Arab Saudi. Saya baca fatwa dulu. Baik. Kemudian yang keempat, Syekh Fahad bin Abdullah Al-Hazami, dia berpendapat bahawa diharuskan bagi orang sakit untuk menjamakkan solat dalam keadaan tidak dilaksanakan pembedahan ke atasnya, sehingga tidak memungkinkan pesakit itu menunaikan solat. Itu hal orang yang nak kena bedah. Hal orang nak kena bedah kena ambil tahu juga Kita duk kata dia tukang bedah kan. Sihat segar-bugar ni pun dia pun memikirkan bagaimana dia nak jamak ke apa. Orang yang nak bedah pun kena bagi tahu juga. Betul tak? Kat sini kalau kata doktor nak bedah pesakit tu, nak bedah ibu tu, dia kena bagi tahu. Ibu nak solat gini-gini, kena bagi tahu. Faham Okey. Baik. Maka harus bagi mereka ini untuk menjamakkan solat tadi. Begitu juga harus bagi doktor untuk menjamakkan solat jika berlaku keadaan tadi. Pesakit boleh jamakkan solat, dan doktor tadi, perawat boleh juga menjamakkan solat. Boleh rujuk taqrib fi at-tabib halaman 14. Itu dia disebut. Baik, yang kelima, ini yang terakhir sekali pendapat yang mengatakan boleh jamak solat tadi, pendapat Syekh Walid bin Rashid Al-Sa'idan dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Syar'iyyah fi Al-Masail At-Tibbiyah. Dia kata apa? Qawaid ni kaedah-kaedah syar'a dalam masalah tibbiyah, dalam masalah perubatan. Harus bagi doktor bedah untuk menjamakkan solat jika tidak mampu mendirikan solat pada waktunya dengan sebab sibuk dengan urusan pembedahan tadi tu. Dia tak boleh kata nak tinggal sekejap, nak solat dulu. Dia berkenaan dengan nyawa pesakit. Betul tak? Dia ada masa-masa yang ditentukan. Biusnya 1 jam 30 minit. Contoh 1 jam 30 minit, tak apalah kot. Ini dia pembedahan 16 jam pun yang kita bincang ni. Kalau pembedahan 1 jam 30 minit, dah tentulah dia boleh solat. Betul tak? Ni yang makan masa 16 jam 11 jam, lama kan? Dia melangkaui waktu solat. Ini kita nak bincang tadi macam mana. Dia kena boleh jamak. Boleh jamak. Baik. Kesimpulan daripada pendapat-pendapat para ulama tadi tu. Jadi muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Had Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-54 bersidang pada 23 Januari 2003 telah membincangkan tentang pekerja-pekerja Islam di kilang-kilang yang tidak dapat menunaikan solat fardu. Ni kita kena bawa sikit lah okey. Jadi muzakarah ini memutuskan bahawa solat adalah wajib bagi setiap orang Islam yang cukup syaratnya. Jadi solat fardu hanya boleh dijamakkan jika terdapat keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Hanya boleh dijamakkan jika kalau ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Kita dah bincang awal tadi. Okey, uzur asad, uzur harap semua boleh ya. Okey, baik. Yang kedua, menasihatkan kepada pihak berkuasa, pihak yang benar pentadbir agar berbincang tentang isu solat ini kepada orang Islam untuk dibenarkan solat. Ini tidak terpakai kepada orang yang dalam keadaan darurat tadi. Baik. Jadi dalam muzakarah ini menyebut juga tentang mereka yang mendapat penyakit kronik, menjalani rawatan penyakit kronik di hospital-hospital kerajaan atau swasta. Mereka ini boleh menjamakkan solat, terutamanya kepada pesakit-pesakit yang menjalani hemodialisis, pencuci buah pinggang ya. Jadi mereka ini boleh jamak solatnya. Sebab apa? Sebab dia makan masa yang lama rawatan tu, kemudian dia pun dah bila balik pun dia dah letih. Jadi boleh dia menjamakkan solatnya. Itu dalam muzakarah fatwa kebangsaan kali ke-49. Itu disebut tentang pesakit yang mendapat rawatan yang lama. Tadi boleh juga dia menjamakkan solatnya. Okey. Baik. Dan menerusi majlis fatwa kebangsaan tadi, maka ada beberapa perkara yang kita nak sebut di sini bahawa bagi para doktor bedah, mereka ni boleh menjamakkan solatnya ataupun harus hukum menjamakkan solatnya atas alasan kesukaran akibat rawatan
dan pembedahan pesakit, dan bersesuaian dengan kaedah fiqh disebut al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Maknanya apa? Dia kata kesukaran itu mendatangkan kemudahan pada hukum. Dalam kaedah fiqh ada 15. Salah satu kaedah yang ini, kesukaran itu mendatangkan kemudahan pada hukum. Boleh rujuk pada kitab Asbah wal An-Nazar. Baik. Namun begitu, rukhsah tadi perlu diikat dengan prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, dia jamak kerana ada ancaman kepada nyawa pesakit. Ada ancaman pada nyawa pesakit. Sekiranya doktor itu meninggalkan pesakit itu, maka tindakan itu akan mengancam nyawa atau melambatkan kesembuhan pesakit tadi, maka dia boleh jamak. Baik, yang kedua, tiada pengganti. Tiada doktor langsung yang boleh gantikan posisi dia untuk membedah tadi. Maka kalau ini berlaku, maka hendaklah solat tadi itu digantikan pada hendaklah dijamakkan. Kesilap saya sebut. Kalau berlakunya perkara tadi, hendaklah digantikan pada masa solat itu dan tidak boleh dijamakkan. Tak boleh jamakkan, dia kata. Ini berdasarkan maklumat yang disampaikan pada para pentarjih tadi, bahawa sekalipun pembedahan mengambil masa yang berjam-jam, tapi ada situasi yang bolehkan doktor tadi mengambil rehat sementara digantikan oleh petugas lain, maka hendaklah dia solat. Tapi kalau dia ada tengah waktu dia tak solat, maka dia kena ganti, tidak boleh jamak. Macam tu. Itu pendapat daripada banyak pendapat, kemudian dibuat khulasah, dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya harus bagi doktor untuk bertalfiq. Talfiqnya apa? Pegang pada ulama yang membenarkan jamak solat kerana kesukaran. Habis cerita. Okey, clear tak? Clear jadi boleh tak doktor tadi jamak solat dia dan juga jerat-jerat tadi? Kesimpulannya boleh. Jadi ustaz tak boleh kalau saya cakap okey boleh jamak solat dah kita pergi kuliah. Tapi kita kena bagi tahu ikut flow tadi. Flow tadi. Masa bila siapa yang sebenarnya boleh jamak, ketika bila, kemudian ada tak lagi alternatif lain yang boleh kita jamakkan solat. Ada dari segi pandangan Imam Ibn Hanbal bahawa ada kalau orang tu sakitnya kritikal, teruk sakitnya, kemudian ibu tadi kan, dia ada step by step tadi tu, dia nak mengharuskan. Kalau ikut di sisi pendapat Imam Asy-Syafi'i, hanya satu saja keadaan yang bolehkan jamak, iaitu musafir. Okey, clear tak bab jamak tadi tu? Maka sekarang ni kita dah boleh fikir dah, saya tak boleh jamak solat sesuka hati saya. Baik, dah selesai bab jamak, kita nak cerita, bolehkah kita ini qadakan solat? Kita duduk sembang, dah habis waktu, qada lah, tak apa, boleh qada. Okey, kita nak bincang ketika bila kita boleh qada solat. Masuk juga ni. Baik, pendapat jumhur ulama. Antaranya siapa? Kalau jumhur ulama mesti sebut Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kebanyakan para ulama dalam kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli usul dan juga lain-lain ini menyebut bahawa tentang apa qada solat tadi. Dan tokoh besar di kalangan ulama salaf, iaitu Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, berkata apabila seorang lelaki itu meninggalkan solat dengan sengaja, disebut lelaki maknanya perempuan sekali lah, tinggal solat dengan sengaja sehingga telah tamat waktunya, maka ke atasnya qada. Kami tidak mengetahui sebarang khilaf dalam hal ini. Sesiapa yang mengkafirkannya disebabkan dia meninggalkan solat dengan sengaja, maka perlu memintanya untuk bertaubat. Dan apabila dia bertaubat dan meninggalkan qada, dia anggap sebagai dia telah kembali kepada Islam. Dan sesiapa yang tidak menganggap perbuatan meninggalkan solat itu suatu kekufuran, maka orang tadi tu yang menganggap begitu tadi tu, yang meninggalkan solat dia anggap sebagai pelaku maksiat dan wajib ke atasnya untuk melakukan qada. Begitu. Baik. Tengok itu dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Rajab Al-Hambali.
Baik, tengok Imam Ibn Rushdi rahimahullah ta'ala berkata, para ulama sepakat bahawa sesiapa yang meninggalkan solat disebabkan terlupa. Ini sepakat. Ini baru sepakat. Kalau tinggal solat sebab terlupa, tertidur, maka wajib ke atasnya qada. Dan mereka yang tinggalkan solat dengan sengaja tadi, itu berbeza keadaannya. Sengaja sebab dia dalam keadaan sedar. Ini terlupa, tak sedar. Tertidur, tak sedar. Siapa dia tidur sedar? Dia buka mata pukul 1:30 dah zuhur kan. Dia tidur balik sampai dia terlajak masuk asar, berdosa dia. Nah, sikit lagi. Tak boleh, nah. Baik, kata beliau, sesiapa yang meninggalkan solat sehingga keluar waktunya, maknanya dah habis waktu, maka jumhur ulama tadi semua yang kita bincang tadi, jumhur ulama yang kat atas tadi, Syafi'i, Maliki, Hambali tadi, jumhur ulama menganggapnya sebagai berdosa serta wajib qada ke atas dirinya. Dan manakala sebagian ahli zahir, ini mazhab zahiri, pendapat bahawa tak wajib qada ke atasnya sebab dianggap sebagai berdosa dah. Salah seorang pendapat demikian adalah Abu Muhammad Ibn Hazm. Dia kata tak ada qada asal dia dah berdosa. Maknanya kalau qada pun begitu jugalah dia. Maka dia kena banyakkan buat amalan lain. Itu pendapat dia. Tapi jumhur ulama kata apa? Kena qada, wajib. Sedangkan mereka berhujah, sedangkan orang yang tertidur, tak perasan kan, tertidur, tak ingat apa, tak sedar langsung, terlupa, ini pun wajib qada. Ini pula orang yang sedar elok segar-bugar ni, lagilah kena wajib qada. Dan sengaja dia luputkan waktu tadi tu, lagilah wajib qada. Gitu. Faham Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sesiapa yang melihat seorang itu terlupa, kalau dia melihat seorang itu terlupa, maka hendaklah dia memberitahu seorang itu, kamu tadi dah solat ke belum? Saya terlupa lah, tertinggal. Dah habis dah zuhur. Baik, kamu pergi qada. Dia kena beritahu lah kat orang tu. Nah, yang kita kata, tak apa, nanti lepas asal kau qada lah. Kita lah bagi fatwa baru. Jangan beri fatwa yang baru pula. Wajib kita kena ingatkan dia, suruh pergi qada. Dan masa dia teringat tu, dia terus kena qada. Kalau orang tadi tertidur, masa dia bangun tadi tu dah lupa waktu kan, terus qada. Jangan tunggu, dia kata alang-alang dah lambat, biarlah nanti qada lambat lah. Kita tak nak macam tu. Dia terus qada. Baik, manakala pendapat yang mengatakan bahawa sesiapa yang terlupa, orang yang terlupa dan orang yang sengaja itu kata sifatnya berlawanan. Orang yang terlupa dengan sengaja itu sifat yang berlawanan, maka tidak boleh kita menggunakan itu pendapat betul setengah daripada ulama bahawa orang yang sengaja ini dia tidak ada tempat untuk dia qada. Itu pendapat dia. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi, sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka jumhur fuqaha mengatakan wajib ke atasnya untuk melakukan qada sekalipun dia dianggap sebagai pelaku maksiat, kecuali diperselisih oleh Daud, dan pendapat itu turut dipersetujui oleh Abdurrahman Al-Ash'ari Al-Syafi'i, sebagaimana telah diceritakan daripada Ibnu Al-Qassam. Baik, apa-apa pun, kemana pun kita tarik masalah ini, tetap kena qada jika keadaan terlupa, tertidur, tak sengaja. Faham Kalau sengaja, lagi wajib kena qada. Itu pendapat jumhur fuqaha. Walaupun ada sebagainya yang mengatakan bukan pada pendapat jumhur, mengatakan bahawa memang berdosa sebab dia sengaja. Okey. Hujah yang mengatakan bahawa boleh seorang itu kalau tertidur dia mengqadakan solatnya. Ada satu hadis dia menyebut bahawa man nama an salatin aw nasiyaha. Dia kata siapa yang tertidur sehingga terlepas solat ataupun dia terlupa untuk solat, maka dia boleh mengqadakan solatnya. Baik. Nasullaha fa nasiyahum. Maksudnya apa? Mereka meninggalkan Allah, maka Allah tinggal mereka. Kalaulah kita ni lupa nak kerjakan solat, maka Allah akan tak layan kita. Macam tu.
Maknanya kita lagi suka-suka tinggal, lagilah Allah tak layan kita. Itulah maksud dia. Bukan Allah tu pelupa. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut bahawa man nasiya salata falyusalli idza dzakaraha. Dia sebut apa? Sesiapa yang terlupa solat, maka hendaklah dia menunaikannya apabila dia teringat. La kafarata laha illa dzalik. Dia kata tidak ada kafarah untuknya melainkan hal ini. Maknanya tak ada kafarah kecuali dia kena qada solat. Ketika dia ingat, dia qada solat dia. Okey. Baik. Maknanya kalau kita suka-suka je nak qada, tak boleh. Ada pun solat-solat yang kita tertinggal dulu, tapi tertinggal secara sengaja. Kan? Zaman-zaman yang masa agogo tu. Agogo Mak yang tahulah tu, masa zaman-zaman tu nak qada tak? Kena qada. Kena qada. Masa bila nak qada? Tak kira. Katakan solat zuhur nak buat selepas solat asar, selepas solat maghrib, kata nak qada ai waktu, tak ada masalah. Ai waktu tak kisah. Boleh saja qada. Faham maknanya kalau kata yang tak sengaja kena qada, yang sengaja lagi kena qada. Okey. Baik. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Saya teruskan. Orang yang tidak solat ini, dia seolah-olah dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat daripada ulama juga. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa kalaulah tinggalkan solat itu secara sengaja kerana kita sibuk ke apa ke, dia kata berpendapat dengan majoriti ulama pendapat bahawa wajib qada buatnya. Dan sebahagian mereka yang ada mengatakan ijma' akan hukum tersebut berdalilkan satu hadis yang mana Nabi SAW sebut dengan maksudnya, lansaikanlah hak-hak bagi Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dilansaikan hutang kepadanya. Maknanya kalau lagi tak solat, lagi tu berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sisi para ulama tasawuf, sebab itulah mereka ini dia dah tak ada rasa wajib dah solat tu ke atas mereka. Kerana pada mereka solat tu sangat mudah, tak ada beban. Kenapa hari ini yang kita rasa solat itu jadi beban kepada orang? Pasal orang rasa macam berat solat. Betul tak? Siapa rasa berat kat solat? Saya okey je solat. Okeylah. Saya solat dalam waktu zuhur jugalah. Solat dalam waktu zuhur. Betul. Zuhurnya pukul 4 petang. Sekali nanti tunggu azan asar. Jangan buat gitu nah. Baik. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lagi, disebut, nak sambung tadi. Dan tidak diketahui satu pendapat pun daripada kalangan para sahabat yang mengatakan adanya qada ke atas sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja. Bahkan aku tidak mendapati suatu pun pendapat yang secara sarih daripada para tabi'in, melainkan daripada Imam An-Nakhai. Dia kata, dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut, dan orang yang berpandangan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak perlu untuk qada, tidaklah memaksudkan bahawa nak ringankan orang yang tinggal dengan sengaja tadi. Nampak banyak advantage pula pada orang tu kan. Dia bukan bermaksud begitu, dia kata. Bukan lebih ringan keadaannya banding orang lupa. Bukan lebih ringan, mana lebih berat, dia kata. Bahkan dia berpandangan bahawa sekiranya disyariatkan qada ke atas orang yang tinggalkan solat secara sengaja, maka akan menjadikan seorang itu dia ramailah yang tinggal solat secara sengaja. Tak apa, nanti qada. Sebab tu dia ada pendapat tadi tu mengatakan bahawa tak ada qada bagi orang yang tinggal solat secara sengaja. Kerana apa? Berat dia punya dosa tu. Dan kan dia berbeza dengan orang terlupa. Itu dekat beza keadaan dengan orang yang terlupa dengan orang yang tinggal solat secara sengaja. Jadi orang yang meninggalkan solat secara sengaja ini lagi buruk keadaannya berbanding dengan orang yang terlupa. Bagaimana mereka menjadi sama? Takkan jadi sama punya. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menukilkan pendapat pada para ulama. Baik. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa perbincangan tentang qada solat tadi tu semuanya jelas. Maka tidak boleh kita qada solat kecuali tertidur ataupun
terlupa. Jika salah seorang daripada kamu ni tertidur daripada mengerjakan solat ataupun terleka dari mengerjakannya, maka hendaklah ia mengerjakan solat daripada ia mengerjakan. Mana dia ingat tu terus buat solat. Faham Tadi dia terlupa, dia buat kerja, tak solat lagi. Tak apa. Itu maknanya bukan dia sengaja lupa, bukan buat lupa. Okay, ulang banyak kali ni. Tertidur, terlupa. Itulah yang cerita. Itu maknanya dia terkeluar daripada yang sengaja tadi tu. Boleh ke? Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita nak mendapatkan satu pendapat yang arjah, Ustaz mengambil kenyataan daripada Mufti Wilayah Persekutuan yang mengatakan bahawa jumhur ulama berpendapat pendapat mereka itu lebih kuat dan lebih tepat, lebih arjah, maknanya boleh diqadakan solat bagi mereka yang terlupa, yang tertidur tadi ialah. Dan mereka yang sengaja tinggal pun kena qada, malah kena taubat, kena lagi tambah lagi amalan-amalan sunat dan amalan-amalan kebajikan yang lain. Okey. Faham Okey. Jadi sebagai ulama tadi mereka kan tadi tak boleh tadi tak perlu nak qada itu, kita ambil pendapat yang arjah, yang paling rajih. Baik. Kemudian kita nak masuk bab pakaian solat. Pakaian solat ketika bertugas. Bolehkah kita memakai pakaian ketika bertugas ini untuk solat tanpa pakai telekung? Gitu. Baik. Pertama sekali dalam bab solat ni, syarat solat mesti menutup aurat. Jika aurat terdedah semasa solat, wajib untuk segera kita tutup. Itu. Jadi aurat dalam solat tu adakah sama dengan aurat di luar solat? Sama. Muka dan pergelangan tangan ni tak ada masalah. Yang ni macam sampai sini kan, yang ni tak payah tutup, tak apa. Muka kita sini, leher-leher ni kena tutup tak? Kena tutup. Jadi kalau pakai yang tarbus ke atas tu, dia banyak sangat lilit tu ke atas, jadi ni kat sini terbuka, dia kena tutup sini. Baik. Kalau pakai tudung yang macam ini, boleh solat tak? Boleh dah? Boleh. Dan jangan terbuka aurat lah. Dah pakai tudung. Baik. Kita tengok satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. La tuqbalu salatu al-haid illa bi khimar. Tidak diterima solat seorang wanita tadi yang sudah berhaid, maknanya sudah baligh, melainkan dengan memakai khimar. Kena tudung lah, kena tutup lah. Tudung ni bahasa kita, tudung, kena tutup. Baik. Baik. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dengan jalan Muslim. Baik. Berkata Imam Ash-Shirazi menyebut bahawa hadis ini, maka jika terdedah suatu pun pada jenis aurat sedangkan dia mampu untuk menutupnya, maka tidak sahlah solatnya. Dalam solat terdedah solat dia mampu nak tutup, maka dia tak tutup, tak sah solat. Ini kena ambil betul-betul. Contoh, dia pakai baju dia memang pakai sini, tapi bila dia angkat takbir, bajunya nampak tu, nampak gitu kan, maka tak sah solat dia. Dia kena pakai handsock tu. Handsock pula jangan yang longgar. Dia angkat tangan, elok lah diikut dia. Tak boleh. Yang ni kena fikir sungguh-sungguh. Sebab yang boleh didedahkan ni muka ni, kan? Ni boleh solat ni. Betul. Jadi ni tangan. Ini boleh. Jangan kreatif sangat tutup atas tangan ni. Sebab kan tapak tangan termasuk tangan belakang tangan. Boleh didedahkan, tak ada masalah. Ini bukan aurat. Okey, boleh. Kalau solat pakai, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam mana kita solat pakai ni? Kena buka. Seperti orang yang bertawaf, solatnya bila tawaf kena buka. Kalau tawaf dalam keadaan bertutup, sah ke tak sah? Tak sah. Okey, faham Jadi berdasarkan pendapat ulama, para ulama yang mengambil pengajaran pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mengambil intipati pada hadis Nabi SAW, maka kita sebagai masyarakat awam, orang awam, kena mengambil pendapat para ulama lah. Macam ni kita nak pakai yang mana pendapat? Kena pakai yang sahih lah. Tak boleh solat dalam keadaan tidak tutup aurat. Tak sah solat sama ada banyak ataupun sedikit aurat itu terdedah. Tak sah solat. Sikit ke banyak ke terdedah, tak sah solat. Maka kena jaga-jaga. Baik. Okey, barulah kita bincangkan tentang solat pada keadaan kritikal. Orang yang bertugas dengan pasien di OT, contoh kata, waktu solat, dia nak solat, ketika ni ada masa, so dia nak pakai baju OT. So tengok baju OT pun longgar-longgar kan, pakai handsock tu, dah duduk solat je lah, tak ada salah, boleh lah. Tak semesti bawa telekong masuk OT, bawa telekong, solat pakai telekong dekat sebelah pasien tu. Nak pasien tu okey tadi dah, tu laju tu tip dia. Dah faham jadinya boleh saja kita solat dengan pakaian kita kerja ni. Janji syarat tadi pakaian tersebut tadi mesti menutup aurat, tak ketat, dia mesti longgar. Kalau berbentuk-bentuk lekuk-lekuk tu boleh tak? Boleh tak? Habis kalau kita pakai kat luar lekuk-lekuk bentuk-bentuk tu boleh tak? Aurat di luar solat lebih besar sebenarnya, lebih apa? Lebih rigid berbanding dalam solat. Dalam solat ni kita dah tutup apa semua, kita boleh solat, tak masalah. Di luar solat lagi kena tutup. Kenapa ya? Allah memuliakan kita dengan tutupnya orang itu. Seorang tertutup lagi mulia, lagi ditutup lagi mulia, lagi ditutup lagi mulia. Faham dah? Jadi di luar solat lagilah syadid kita punya aurat kita. Dalam solat tadi dah tutup ni, macam ni boleh solat ni? Boleh solat? Macam tu boleh solat? Tu tangan pakai handsock. Jangan dah. Jadi kalau nak solat pakai uniform ni, boleh? Boleh? Ni dah kritikal lah ni, nak kena solat ni. Dah. Jagalah. Solat je lah. Jangan buat alasan tidak solat. Solat. Boleh? Okey? Clear tak yang tu? Boleh Puan Fahana? Okay, clear macam Puan Fahana tu nak solat macam tu, boleh tak? Boleh lah tu. Tapi semua aurat yang kena tutup tadi, tutup lah, solat lah. Kita ni, masyarakat Melayu ni, dia tanpa tipikal sangat dan skeptikal. Dia solat mesti pakai tekung. Jadi solat jauh, tekung tak bawa lah. Senang sangat, tekung tak bawa, dia kata. Ada pernah sekali tu dalam situasi dia kata apa, stokin ni tadi tak pasti lah pijak mana entah, tak boleh solat, tak boleh solat. Jangan kita buat alasan begitu. Boleh ke orang yang jaga solat dia tidak pernah buat alasan dengan diri dia? Okey, yang tu biasanya dah habis dah tu, tak ada masalah dah habis dah. Okey, masuk dah, habis dah. Jadi clear rasa-rasa. Rasa-rasanya kalau yang untuk di sini persoalan-persoalan tu semua terjawab dah. Dalam masa berapa minit ni. Kalau kita nak bawa permasalahan tentang aurat dalam solat, aurat di luar solat ni, saya rasa kita pun dah pernah bincang benda ni dulu. Jadinya hari ni kita nak tekankan tentang permasalahan ketika dalam keadaan kritikal tadi. Nak solat pakai yang ada ke? Okey, solat terus. Gitu. Boleh ke? Okey, khalas. Cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pula dengan tajuk yang lain pula, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udi'uka ma'alimna farudduhu ilayna inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqas 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa thiqillahumma rabbitataha wa alimuddaha wa subulaha wa mlaha bi nurika alladhi la yakhlu wa shra suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkul 'alaika wa ahbi ma'rifatik wa amisa 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.